Sebab tu saya kata untuk belajar fiqh dia tak boleh tidak mesti melalui jalan yang jelas. Jalan jelas yang telah disusun oleh para fuqaha, antaranya melalui sama ada Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hanbali. Dan saya secara peribadi lebih selesa dengan mazhab Syafi'i atas banyak faktor. Sebagai contoh, kalau kita nak bandingkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, kita akan tengok mazhab Hanbali, pertama mazhab Hanbali ni satu mazhab yang terbentuk kemudian, paling lewat sekali. Bahkan kita boleh kata mazhab Hanbali mula dijadikan mazhab rasmi adalah Saudi. Saudi yang menjadikan mazhab Hanbali sebagai mazhab rasmi negara. Sebelum tu tak wujud mana-mana negara dalam sejarah Islam bermazhab Hanbali, tak ada. Saudi lah negara pertama yang menjadikan mazhab Hanbali sebagai mazhab rasmi negara. Kenapa faktor itu berlaku? Antara faktornya disebabkan Hanbali paling lewat. Dan demikian juga faktor yang lain, iaitu Imam Ahmad ni beliau tidak menulis kitab fiqh. Dia banyak kitab hadis, dia ada musnad yang memiliki puluhan ribu hadis. Dia tidak menulis sendiri pemikiran fiqh dia, melainkan pemikiran fiqh dia disusun semula oleh orang kemudian, oleh tokoh Hanbali kemudian, melalui kitab-kitab masail Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh anak dia, yang diriwayatkan oleh anak-anak murid Imam Ahmad. Lalu daripada masail Imam Ahmad, soalan-soalan yang dikemukakan kepada Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad berfatwa, perbincangan dia dengan sahabat-sahabat dia, dari persoalan-persoalan itu dibuat kitab, lalu dilihat pemikiran fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu antara faktor mengapa Imam Ahmad, mazhab Hanbali ini merupakan mazhab yang terkemudian. Selain daripada itu, kita akan tengok mazhab Hanbali ini, kalau kita sebut dari sudut solat, ibadat solat itu sendiri, kita akan nampak Hanbali lebih berat dan susah berbanding Syafi'i dalam bab hukum hakam solat. Contoh mudah, Hanbali, apa yang Nabi buat wajib belaka. Takbir intiqalat wajib, tasbih di dalam rukuk wajib, tasbih di dalam sujud wajib, duduk di antara dua duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, duduk tahiyat awal, bertahiyat awal itu wajib. Wajib ni makna kata kalau sengaja tinggal batal salat. Kalau tertinggal kerana terlupa, wajib sujud sahwi. Sujud sahwi di sisi Hanbali ada dua. Ada sujud sahwi yang dibuat sebelum salam, ada sujud sahwi yang dibuat selepas salam. Kalau kesilapan berbentuk pengurangan, sujud sahwi sebelum salam. Kalau kesilapan berbentuk penambahan, sujud sahwi selepas salam. Pada saya, benda ni kalau kita terang kepada orang ramai, dia jadi susah. Bukan jangan kena orang ramai, kita yang ustaz ni pun jadi keliru. Saya tanya kepada tuan-tuan, ustaz-ustaz dengan ustazah semua. Kalau kita salat zuhur, kita duduk, kita tak cukup rakaat. Rakaat ketiga kita duduk tahiyat akhir, tersilap. Kesilapan tu pertambahan ke pengurangan? Pertambahan ke pengurangan? Pasal nak tahu sujud sahwi sebelum salam ataupun selepas salam, kena tahu dulu kesilapan tu kesilapan dalam kumpulan pengurangan ke ataupun pertambahan. Sekarang ni duduk tahiyat akhir pada rakaat ketiga salat zuhur, kesilapan pengurangan atau pertambahan? Pengurangan. Sebenarnya kesilapan itu pertambahan. Sebab apa pertambahan? Kerana dia telah menambah duduk pada rakaat ketiga. Jadi sujud sahwi sepatutnya selepas salam di sisi Hanbali. Sebab tu saya kata ustaz dengan ustazah pun keliru. Macam mana kita nak habaq kat orang ramai? Orang ramai dia akan jadi nak sujud, dia akan teragak-agak. Kita akan teragak-agak dalam banyak persoalan. Dalam isu, kalau mazhab Hanbali, tahiyat akhir. Di sisi Hanbali, salat yang ada satu tahiyat akhir secara iftirash. Salat yang ada dua tahiyat akhir secara tawarruk. Kadang-kadang kita solat tu, kita aku ni tahiyat solat apa ni, zuhur, dua tahiyat ke satu rakaat, dia sukar, dia. Sebab tu saya kata dari sisi salat, kalau kita tengok kepada salat, kita akan nampak sukar. Mazhab Hanbali ni sukar, susah.
sembelih haiwan ternakan, baca bismillah wajib. Tak baca bismillah sengaja bangkai, walaupun sembelih. Walaupun yang menyembelih itu Ahmad bin Abdullah, sembelih binatang ternakan, sengaja tak nak baca bismillah, binatang tu jadi bangkai di sisi Hambali. Berat. Contoh, kita nak ajak fiqah kepada orang ramai, nak bagi banyak benda wajib ke nak bagi kurang benda wajib? Kita secara peribadi, kita suka banyak wajib ke banyak sikit yang wajib? Semua fitrah manusia, bahkan tabiat syariat itu sendiri adalah taisir, memberi kemudahan. Dia berbeza dengan Syafi'i.